Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita masih dalam bab 1. Kita akan belajar subtopik terbaru iaitu 1.5 nombor nisbah. Dalam video ini, cikgu akan ajar kamu standard pembelajaran 1.51 dan 1.52 iaitu mengenal dan memerihalkan nombor nisbah, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Apakah nombor nisbah? Nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu P per Q dengan keadaan P dan Q ialah integer di mana Q tidak sama dengan sifar. Inilah nombor nisbah. Jika nombor itu tak boleh ditulis dalam bentuk pecahan, maka nombor tersebut bukanlah dipanggil nombor nisbah. Okay, kita lihat contoh 15 daripada buku teks. Tentukan sama ada 1/4/5, 3/4, -9 dan 3.5 ialah nombor nisbah atau bukan. Penyelesaiannya, tukarkan pecahan dan perpuluhan ini kepada pecahan dalam bentuk pecahan. Okey, 1/4/5 kita tukarkan jadi pecahan tak wajar, kita akan dapat 9/5. 3/4 adalah pecahan. -9 kita tukarkan jadi pecahan, dia akan menjadi -9/1. 3.5 sama dengan 3/5/10. Kita boleh permudahkan dan akan dapat 3/1/2. Dan kita tukarkan 3/1/2 ini kepada pecahan tak wajar, kita akan dapat 7/2. Maka semua di atas ini ialah nombor nisbah. Kita tengok di sini, bijak fikir. Adakah 3.141592654 ialah nombor nisbah ataupun bukan? Terangkan. Okey, daripada nombor ini, boleh tak kamu tukarkan ia menjadi pecahan? Boleh atau tak boleh? Okay, jika kamu tak tahu sama ada dia boleh tukar jadi pecahan ataupun tidak, kamu boleh ambil kalkulator kamu dan tekan semua nombor yang ada di situ. 592654 dan tukarkannya dalam bentuk pecahan. Dengan menekan kalkulator kamu, kamu tekan shift dan juga tekan gambar pecahan A, B per C tu. Okey? Tapi takkan dapat apa-apa. Jadi 3.141592654 bukan nombor pecahan. Okay, kita tengok latih diri 1.5a. Tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor nisbah atau bukan. Terangkan jawapan anda. Di sini kita ada berapa nombor? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay. Kita tengok satu per satu. Kita mulakan dengan -2/4. -2/4 adalah satu pecahan. Dan kita tukarkan pecahan ini, kita permudahkan, kita akan dapat 1/2. Okay, kemudian kita ambil 8/7. Okay, memang dah pecahan tak wajar dah. Ingatlah, nombor nisbah bermaksud P per Q di mana Q itu bukan nilai kosong. Ini kita dah. Sekarang kita tengok -1/2 per 1/5. Okay. 1/2 per 1/5. Di sini kita boleh tukarkan 1/2 per 1/5 ni kepada 12/15. Pada situ kita permudahkan, iaitu kita bahagi dengan sifir 3. 12 bahagi 3 kita dapat 4, 15 bahagi 3 dapat
5. Jadi jawapannya 4/5. Okay, next kita ada 7.65. Ini kita tukarkan jadi pecahan. Kita akan dapat 7/65/100. Okay. Lepas tu kita jadikan ianya pecahan tak wajar, iaitu 100 darab dengan 7 tambah dengan 65 dapat 765/100. Dan kamu permudahkan pecahan ini, kamu akan dapat 153/20. Okay, seterusnya 22/5. Kita jadikannya pecahan tak wajar. So 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. 12/5. Yang terakhir, negatif 4/2. Sama dengan negatif 4, 2/10. Kita jadikannya bentuk pecahan tak wajar. Kita akan dapat 10 darab 4, 40 tambah 2, 42/10. Kecilkan, jangan lupa negatif. Permudahkan, kita akan dapat negatif 21/5. Okey, saya bulatkan semua jawapan yang kita dapat ni. Ada negatif 1/2, 8/7, 4/5, 153/20, 12/5, negatif 21/5. Okey, ke-6 pecahan ini semuanya adalah dalam bentuk pecahan, betul tak? Okey. Maka semua nombor ini adalah nombor nisbah. Okey, faham murid-murid? Sekarang apabila kamu dah faham apa itu nombor nisbah, kita akan pergi kepada standard pembelajaran seterusnya, iaitu bagaimana nak membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Okey. Rujuk contoh 16 muka surat 24. Sebelum kamu menjawab soalan pengiraan, kamu mesti ingat formula ku, da, ba, ta, to, kurungan, darab, bahagi, tambah to, la. Dan kamu kena ingat kalau sesuatu pendaraban ataupun bahagian melibatkan positif dengan positif, jawapan kamu akan dapat positif. Negatif, darab negatif, kamu akan dapat negatif. Positif, darab negatif, dapat negatif. Negatif, darab positif, dapat negatif. Kalau kamu jenis susah yang ingat, kamu tengok, oh sorry di sini saya silap. Okay, negatif, darab negatif, dapat positif. Okay, yang mana simbolnya sama, positif, positif, negatif, negatif. Jawapan akhir adalah dalam bentuk positif. Manakala jika simbolnya berlainan, jawapannya dalam bentuk negatif. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada contoh 16A. Okey, kita ada negatif 0.4 tambah 1, 1/2 darab negatif 1/8. Mula-mula sekali tukarkan perpuluhan ini menjadi pecahan. Okey. Negatif 0.4 sama dengan negatif 4/10. Tambah 1, 1/2 jadi 2. Darab 1, 2. Tambah 1, 3. Tambah 3/2. Darab negatif 1/8. Okey. Kamu tengok semua nombor di sini dah jadi pecahan. Okey, sekarang apa yang kita kena buat adalah kita kena selesaikan yang darab ni dahulu. Ni darab ni dahulu. Okey, tapi kalau dalam pengiraan kamu janganlah bulatkan pula. Cikgu cuma nak tunjuk kata kita buat yang darab ni dahulu.
Okey. Negatif 4/10 yang ni salin semula. Lepas tu ada tanda tambah, tulis tambah. 3/2 darab negatif 1/8. Kamu boleh permudahkan dia. Mana ni semua ni? Dah hilang apa yang cikgu tulis tadi? Okay, tak apa, cikgu tulis semula. Hilang pula dah. Okay, cikgu cepat-cepatlah tulis negatif 4/10 tambah 3/2 darab negatif 1/8. Kita ada darab, tambah dan darab, jadi kita darabkan dahulu. Di 3/2 darab negatif 1/8. Tak ada apa yang boleh dipermudahkan. Maka jawapan kita adalah 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. 8 darab 2 dapat 16. Okey. Sekarang kita ada simbol kat sini, positif dengan negatif. Ni, positif dengan negatif. Okey. Jadi, simbol dekat situ akan jadi tolak. Ke negatif 4/10 tolak 3/16. Jadi nak selesaikan, kalau kamu ada soalan pecahan, kamu mesti samakan penyebut. Okey, maka samakan penyebut tersebut. Okey, samakan penyebut dia. Kamu boleh buat macam mana? Darab berapa? Okey, cikgu nak darab 16 lah. Tapi banyak sangat kan? Kita darab dengan, kita cuba darab 4 ni, kita darab dengan 8, 10 darab 8, 3 darab 5, 16 darab 5. Okey, kita akan dapat 4 darab 8, 32, tolak 3 darab 5, 15 per 80. Okey. Jawapan akhir kita adalah, kamu boleh tekan je kalkulator, negatif 32 tolak 15, kita akan dapat negatif 47/80. Okey. Siap. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Contoh 16B. Semua ni dah ada dalam buku teks. Cuma cikgu nak terangkan bagaimana kamu dapat jawapan macam dalam buku teks. Okey, seperti tadi juga, kita sekarang nak buat B. Nombor perpuluhan ni kita tukarkan jadi pecahan. Okey. Sama dengan 18, kita jadikan dia 18/1. Darab negatif 7/12. Tambah 1/5 ni kita tukarkan jadi pecahan. Okey. Pecahannya adalah 3/2. Bahagi 0.3 sama dengan 3/10. Kamu tahu tak macam mana 1.5 dapat 3/2? Okay, cikgu tunjuk kat tepi ni lah. 1/5 sama juga dengan 1/5/10. 1/5/10 kita permudahkan, kita akan dapat 1/2. Okey, lepas tu kita jadikannya pecahan tak wajar. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Sebab itulah kat sini 3/2. Okey, 0.3 pula. 0.3. Kita ambil nombor 3, kita tengok berapa tempat perpuluhan dia ni. Kita ada 1, maksudnya 3/10. Sebab tu kat sini kita tulis 3/10. Okey. Kemudian kita tengok di sini 18 dan 12 kita boleh permudahkan. 18 kita guna sifar 3. 18 bahagi 3, 6.
12 bahagi 3, 4. Okay, ada lagi ni, 6 dan 4. 6 boleh bahagi dengan 2, dapat 3. 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, jadi sekarang sini ada 3, sini 2. Okey, 3 darab negatif 7 dapat berapa? 3 darab negatif 7 dapat negatif 21 per dengan 2. Okay, jadi bahagian depan ni kita dah selesai. Ni je, yang 2 ni je tau. 18 per 1 darab negatif 7 per 12 je yang selesai. Lepas tu kita kena tulis tanda tambah, simbol tambah. Dan jangan lupa kurungan yang tadi, tambah 3 per 2. Tutup balik kurungan. Bahagi dengan 3 per 10. Okey, sama dengan negatif 12 tambah 3, kita akan dapat negatif 18 per 2. Bahagi 3 per 10. Okey, negatif 18 per 2 sama dengan negatif 18 per 2 sama dengan negatif 9 per 1. Bila ada tanda bahagi, kita kena jadikan dia darab 10 per 3. Okey, negatif 9 per 1 darab 10 per 3. 9 dan 3. 9 bahagi 3, 3. 3 bahagi 3, 1. Jadi jawapan akhir kita adalah negatif 3 darab 10, negatif 30. Di mana pula dah? Sekejap je. Dapat negatif 30. Okey, selesai. Okey, selesailah contoh 16, A dan B. Okay, kita tengok pula latih diri 1.5B, soalan 1A. Nilaikan setiap yang berikut. Kita ada negatif 0.6 tambah 3 per 4 darab negatif 1, 3 per 5. Buat macam cikgu cakap tadi. Perpuluhan tukarkan jadi pecahan. Pecahan wajar ni kita tukarkan jadi pecahan tak wajar. Negatif 4.6 jadi negatif 6 per 10 tambah 3 per 4 darab negatif 5 darab 1, 5 tambah 3, 8. Negatif 8 per 5. Okey, kemudian ada simbol tambah dan darab. Kita kena buat darab dahulu. Okey, jadi dekat sini negatif 6 per 10 ni kita boleh kecilkan dia, permudahkan dia siap-siap pun boleh, tak ada masalah. 6 dan 10. 6 bahagi 2 dapat 3, 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, kemudian salin balik negatif 3 per 5 tambah, okey ini yang darab ni. Buat yang ni dulu. Okey. 3, 8, 4, 5. 4 dan 8 ni kita boleh permudahkan. 4 bahagi 4, 1, 8 bahagi 4, 2. Maka kita dah dapat 3 darab 2, 6 per 1 darab 5, 5. Jangan lupa positif darab negatif dapat negatif. Okey. Jadi sekarang kita ada negatif 3 per 5 tambah kurungan negatif 6 per 5. Kita nak buang kurungan di sini, tambah dengan tolak. Tambah nombor negatif, kita akan dapat tolak. So negatif 3 per 5 tolak 6 per 5. Jawapan akhir adalah negatif 9 per 5. Tukarkan jadi pecahan wajar, kita akan dapat negatif 1, 4 per 5. Macam mana boleh dapat macam tu? 9 bahagi 5
5 darab 1, 5, 1 4/5. Negatif jangan lupa. Okey. Kita beralih kepada soalan nombor 2 pula, masih dalam latih diri 1.5b. Okey. Kita ada negatif 17/20 tambah 0.8 tutup kurungan bahagi buka kurungan 1/2 tolak 1/3. Jadi di sini kita ada 2 perpuluhan. 2 nombor perpuluhan. Kita tukarkan jadi kita boleh tukarkan jadi pecahan. Okey, boleh juga pecahan ni kita kira di sebelah tepi. Okey, 0.8 sama dengan 8/10. Kita permudahkan lagi pun boleh. 8 bahagi 2, 4, 10 bahagi 2, 5. Jadi di sini 4/5. Kemudian kita ada 1/3. Tukarkan jadi pecahan. 1/3/10. Jadikan pecahan tak wajar 10 darab 1, 10 tambah 3, 13/10. Okey, kita boleh masukkan ke dalam pengiraan kita. Kurungan negatif 17/20 tambah 0.8 tadi sama dengan 4/5. Kita tambah 4/5. Bahagi 1/2 tolak 13/10. Okey, sekarang kamu tengok kita ada kurungan, ada tolak, ada tambah, ada bahagi. Jadi first kali kita kena buat apa? Ingat balik. Tu. Jadi kita kena buat yang dalam kurungan dahulu. Okey, kalau ada 2 kurungan nak buat macam mana? Buat yang sini dengan sini. Buat yang ini dulu, lepas tu tulis bahagi, lepas tu buat yang belakang ni pula. Okey, cikgu akan tunjuk caranya bagaimana. Okey, negatif 17/20 tambah 4/5. Kita samakan penyebut 5 darab berapa dapat 20, 5 darab 4 darab 4 dapat negatif 17/20 tambah 16/20 bahagi ni 1 darab 5, 2 darab 5 dapat 5/10 tolak 13/10. Okey. Sekarang ni negatif 17 tambah 16/20. Negatif 17 tambah 16. Dapat negatif 1/20. Tutup kurungan. Bahagi. Kira pula yang dalam kurungan belakang ni. 5 tolak 13 dapat 8. Negatif 8/10. Tutup balik kurungan. Okey, sekarang kita ada negatif dengan negatif. Kalau negatif, darab dengan negatif, dapat jawapan dalam positif. Okey, lepas tu kita salinlah balik. 1/20. Bila kamu jumpa tanda bahagi pecahan, okay, kita tak boleh buat bahagi ni. Kita kena tukarkan jadi darab. Dan 8/10 ni akan jadi 10/8. Okey, kita sambung dekat tepi ya. Okey. 1, 10, 20. Okey, kita pemudahkan 20 bahagi 10, 2. 10 bagi 10, 1. Jadi jawapan akhir adalah positif tu tak perlu tulis dah. Jawapan akhir kita akan dapat 1/16. Okey, itulah jawapan kita. Okey. Daripada pembelajaran kita daripada awal sampai ke akhir ni, apa yang kamu belajar adalah, masih ingat lagi tak kita belajar apa? Saya akan bagi kesimpulan untuk bab 1. Okey, kesimpulannya apa yang kita belajar dalam tajuk nombor nisbah ini adalah yang pertama, kita belajar apa itu integer. Okey. Kemudian kita belajar apa itu pecahan.
Dan kita juga belajar tentang perpuluhan. Yang terakhir, gabungkan semua ni, hasil gabungan ni itulah yang menjadi nombor nisbah. Okey. Dalam integer, integer tu apa? Kalau lupa, integer tu apa? Integer adalah ada integer positif, dan juga ada integer negatif. Dan kita juga ada sifar. Sifar pun integer juga. Pecahan, kita ada pecahan positif dan pecahan negatif. Kita ada pecahan positif dan pecahan negatif. Perpuluhan pun sama, kita ada perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, kokoklah dah lupa bentuk pecahan tu macam mana. Okey, pecahan positif maksudnya contoh 2/3, 1/2. Kalau negatif tu macam mana? Negatif tu maksudnya negatif 2/3 ataupun negatif 5/6. Itu adalah contoh pecahan negatif. Okey, perpuluhan. Bagaimana perpuluhan? Perpuluhan positif maksudnya contoh 0/3, 0/3, 0/4, 1/6. Itu adalah perpuluhan positif. Manakala perpuluhan negatif bermaksud negatif 0/7, negatif 1/8. Okey, itu adalah perpuluhan negatif. Bila kamu dah kenal integer, pecahan dan perpuluhan, barulah kita boleh buat pengiraan yang melibatkan nombor nisbah. Okey, selain daripada tu yang kamu kena tahu adalah bila kamu jumpa operasi darab, operasi yang melibatkan pendaraban nombor positif dengan nombor positif ataupun nombor negatif dengan nombor negatif, jawapan akhir dia kamu akan dapat dalam bentuk positif. Tapi kalau berlainan simbol, kita akan dapat jawapan dalam bentuk negatif. Okay, satu lagi kamu kena ingat, kalau dapat soalan yang panjang, kita kena buat ikut hu, ba, da, ta, tu. Kurungan, bahagi, darab, tambah dan tolak. Okey, itu saja pada saya. Semoga kamu dapat manfaat daripada video yang saya berikan ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.